wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa biru-biru pengimarahan, Tok Guru, Tuan Guru, para ilmuwan, para asatidah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin Allah, kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari ini bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib dan seterusnya. Sementara kita menunggu waktu Isyak dan salat tarawih, kita dengar dulu tazkirah, peringatan ataupun sebagai suatu pengisian rohani jiwa kita. Kadang Ramadan ini kita lebih kepada berpuasa, kita lebih kepada fizikal kita. Rohani ini kurang sikit kadang-kadang kan? Sebab kita dah tinggalkan sebelum Ramadan tu, kuliah apa semua tinggalkanlah sebelum Ramadan. Lepas Ramadan baru kita sambung balik. Yang sepatutnya ianya berterusan, nasihat demi nasihat. Kerana agama itu didirikan atas nama nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sentiasa kita beri nasihat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunggu waktu Isyak ini kita dengar sama-sama tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan noktah yang baik dalam diri kita. Di samping kita berpuasa, di samping kita menunaikan solat sunat tarawih, benda-benda yang sunat ini, banyak lagi benda-benda sunat yang lain yang kita buat. Antaranya dengan kuliah dan juga tazkirah ni, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pernah dengar dan kita biasa dengar, dan boleh kita kata setiap tahun bila masuk Ramadan kita akan doa dengan doa ini. Kita akan bacakan hadis dengan hadis doa Nabi SAW ajar kepada kita. Yang sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kita dah masuk 10. Kita dah berpuasa 10. Maknanya fasa pertama tu kita dah selesaikan. Esok kita akan masuk fasa yang kedua. Lebih kurang 10 hari yang kita bersama dalam bulan Ramadan ini. Ini atas daripada takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah letakkan kita dalam bulan Ramadan selama 10 hari.
Ada orang dia tak dapat masuk dalam bulan Ramadan. Sebelum Ramadan Allah Ta'ala dah ambil nyawa dia. Ada orang hujung-hujung bulan-bulan Syaban itu, esok nak Ramadan, malam tu dia Allah Ta'ala ambil dia. Ada orang seminggu sebelum Ramadan Allah Ta'ala ambil dia. Pakcik saya baru meninggal seminggu sebelum Ramadan tu, ambil. Yang dia target mungkin dia akan meninggal dalam bulan Ramadan ni, kerana dia kanser lah. Doktor kata umur dia tak panjang, sebulan lebih dia akan banyak akan teruk lah. Sebulan lebih tu mungkin dia banyak tempoh jangka usia tu, doktor buat anggaran sebulan lebih, dan dia buat kira-kira dalam tengah-tengah Ramadan. Tapi dia harap Alhamdulillah, sonok dia dengar kata begitu, kerana dia dapat meninggal dalam keadaan bulan Ramadan, dalam keadaan yang baik, dia nak berpuasa. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui yang lebih baik untuk dia. Allah Ta'ala ambil seminggu sebelum Ramadan, tapi hari yang baiklah pada hari Jumaat. Maknanya kita ni tuan-tuan, sekarang dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala dah tentukan kita berada pada 10 bulan Ramadan ini, dah bagi panjang nyawa kita dapat puasa 10 hari dalam bulan Ramadan kali ini. Yang kita pernah doa dengan satu hadis, kita pernah minta dengan Allah dalam satu hadis, yang kita baca hadis ni setiap kali Ramadan, nak masuk Ramadan kita akan baca dengan doa ni. Dan doa ini Nabi ajar pada kita. Kalau sekalipun kita tak baca dengan doa ni, kita dengar khatib baca, imam baca, kita aminkan dengan doa ni. Antaranya tuan-tuan, Nabi sebut, Allahumma sallimni Ramadan wa tusallimhu minni Ramadan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhanku, sejahterakan aku dalam bulan Ramadan ni, kan? Dan sampaikan aku dalam bulan Ramadan yang akan datang. Bila kita doa ni? Dulu lagi kita doa dah. Tahun yang sudah kita dah doa dengan doa ni. Tahun sebelum tu kita dah doa dengan doa ni. Kita nak masuk, kalau boleh puasa tahun ni, kita nak masuk tahun depan, kan? Kita baca doa ni bila 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Dulu lagi kita baca dengan doa ni, dengan harapan kata mudah-mudahan tahun depan aku dapat lagi bersama Ramadan. Maknanya kita minta dengan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat masuk Ramadan akan datang. Hari ni kita telah berpuasa 10 hari dalam bulan Ramadan, kan? Dah masuk fasa pertama dalam bulan Ramadan. Maknanya satu doa kita yang kita minta dengan Allah Ta'ala, yang kadang-kadang kita tak sedar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Kita dah minta banyak, minta tak dapat, kita kata tak dapat doa, tak dapat aku doa, tak dapat. Yang ni kita doa nak panjang umur, masuk Ramadan yang seterusnya, dapat tak kita? Dapat. Allah Ta'ala bagi peluang kat kita dapat bertemu Ramadan yang seterusnya. 10 dalam bulan Ramadan, kita dah berada 10 dalam bulan Ramadan ni. Kita sebagai hamba Allah yang kita tahu benda ni, kita sedar benda ni, kan? Kita minta tolong dengan satu orang, kan? Kita kata nak angkat barang ni berat lah, tolong boleh dia tolong angkat kita. Kita kalau kau tak ada ni, jenuh kau angkat seorang, patah tulang aku, kan? Kita kesian dekat dia, dia tolong kita, kita bagilah RM10. Rasa seronok sangat orang tolong kita, kan? Allah Ta'ala dah tolong kita, bagi umur kita panjang ni. Doa ni, doa besar kita ni, panjang umur kita ni. Apa kita nak bagi pada Allah Ta'ala? Kita nak bagi apa pada Allah Ta'ala? Kalau dekat manusia pun tanda kita terima kasih dengan manusia, kita boleh bagi dekat dia duit ke RM20, RM30. Kalau mungkin barang tuat, kita bagilah RM100 kat dia, tolong, kan? Allah Ta'ala kita nak bagi apa pada Allah Ta'ala? Tak ada apa yang kita boleh bagi, dan Allah Ta'ala tak harap pun apa yang kita nak bagi pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala suka kalau sekiranya kita bersyukur kepada dia. Allah Ta'ala suka kita bersyukur dengan dia. Kita berterima kasih dengan dia. Apa tanda kita berterima kasih? Apa yang boleh kita buat sebagai tanda berterima kasih? Kita tak boleh bayar dekat Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat apa-apa supaya kita nak tanda terima kasih. Oh ni aku bayar pada Allah Ta'ala. Tak ada apa yang kita boleh. Allah Ta'ala tak harap pun, tak heran pun dengan apa yang kita boleh bagi. Tetapi Allah Ta'ala sangat suka kalau kita berterima kasih dengan dia. Kita ucap Alhamdulillah. Berapa ramai orang masuk Ramadan pertama, ya Allah masuk aku dapat puasa 1 hari dalam bulan Ramadan. Sujud kita kerana kita terima kasih kepada Allah. Sujud syukur, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sujud kita Alhamdulillah 1 hari dalam bulan Ramadan aku telah lepas. Kita fikir apa? Masuk 1 hari, 29 hari lagi nak raya. Alamak, lama juga 29 hari ni, kan? Kita duk fikir begitu dah, duk kira menghitung-hitung.
Ni dah masuk 10 Ramadan ni, sepatutnya kita dah mula menggelisah, lama nak habis dah Ramadan. 10 hari pertama dah habis ni. Ada 20 hari je lagi tinggal. Sepatutnya kita kata begitulah. Setengah orang akan kata 20 hari ni. Okey. Tak lama dah pakat dah nak balik kampung mana, nak pergi mana, raya dekat mana. Semua dia dah setting siap, rumah dah semua dah setting dah. 20 hari ni, hujung 20 hari, sepanjang 20 hari ni duduk setting rumah dia, bagi cantik nak masuk bulan Syawal. Yang sepatutnya kita 10 hari terakhir ni kita duk fikir macam mana aku nak apa benda yang aku boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Apa benda yang aku boleh buat dalam Ramadan ni, sebab nak habis dah 20 hari dah nak habis. Tak lama lah 20 hari ni, sekejap sangat. Sebab 10 hari ni sesingkat sangat. Lagilah 20 hari tu lagi singkat. Kan? Orang yang nak rasa nak masuk Syawal tu 20 hari ni rasa lama betul lah. Lagi 3 hari 4 hari nak masuk Syawal tu lagi lama dia rasa. Orang yang tak nak Syawal ni 3 hari tu lagi cepat dia rasa. 20 hari ni rasa singkat sangat. Kerana dia tak nak Syawal tu. Dia nak duduk dalam Ramadan kalau boleh. Kan? Apa tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala? Sujud syukur tak adalah kita pada Allah Ta'ala. Berapa ramai alhamdulillah sujud kita. Dalam sujud kita alhamdulillah panjang umur aku dapat masuk dalam bulan Ramadan. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Kerana kita gembira dalam bulan Ramadan ini. Berapa ramai orang yang bersyukur. Umur dah panjang dah. Tak terima kasih langsung kepada yang memberi umur kita panjang. Tanda-tanda kita bersyukur sebagai kita nak tunjuklah pada Allah Ta'ala, aku ni bersyukur sangat dengan kau ya Allah. Apa yang Allah Ta'ala anjur, Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam bulan Ramadan ni, itu saja yang kita boleh buat sebagai tanda bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Ni minggu depan ni kita akan menyambut Nuzul Quran ni. Dia ulang tiap tahun Nuzul Quran, dia ulang Nuzul Quran. Itu pun orang tak faham lagi Nuzul Quran ni untuk apa. Kan dia tahu Ramadan ni turunnya Quran. Sakat itulah. Penghayatan dia apa dia? Penghayatan dia tiap tahun kita ulang supaya nak bagi tahu orang, bagi tahu kita tiap tahun ulang cerita tentang Nuzul Quran supaya kita banyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni. Salah satu supaya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita masuk bulan Ramadan baca Quran. Ini turun Quran dalam bulan Ramadan ni. Kenapa susah sangat untuk kita baca Quran dalam bulan Ramadan ni? Kan? Nuzul Quran ni, kan? Orang nak cakap, Nuzul Quran minggu depan cuti. Kan? Kita duduk sebut pasal cuti lah Nuzul Quran. Tak apalah, cuti tu okey, tak ada masalah lah. Tapi penghayatan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Tiap tahun kita ulang ayat ni supaya kita peringat kat manusia, tapi orang tak faham juga. Untuk apa dia cerita bulan Ramadan ni tentang Al-Quran? Supaya kita banyak baca Quran dalam bulan Ramadan ni. Kan? Cuba kita tanya orang di luar sana tuan-tuan. Tanya adik-beradik kita, tanya anak-anak kita. Kan, tanya mak-mak ni, ayah-ayah ni biasa dia orang baca Quran ni, anak-anak ni. Bayi-bayi saya kan, atau muda pada saya lagi. Tanya Quran tahun lepas berapa juzuk dia khatam. Silap-silap tak khatam, silap-silap berapa juzuk je dia baca. Itu pun kalau baca lah. Yang tak baca langsung pun berlambak juga. Kan? Tahun ini, sepatutnya hari ini, sepatutnya paling kurang kita dah baca juzuk yang ke-10. Ataupun juzuk 10 malam ni kita dah habis juzuk 10. Satu hari satu muka, satu hari satu juzuk. 10 hari 10 juzuk. Sepatutnya kita dah habis, dah selesai dah. Tapi bila tanya boleh tak baca tahun ni 30 juzuk? Saya ni Ramadan sibuk meniaga lagi. Pagi kerja, balik kerja pukul 5 nak meniaga lagi. Tak sempat baca Quran. 30 juzuk banyak tu. 15 juzuk boleh ke? 15 juzuk macam boleh tapi tak boleh. Macam boleh tapi tak boleh. Banyak juga tu. Kalau 5 juzuk boleh. Daripada 15 tu potong 10 tinggal 5 juzuk boleh. 5 juzuk berapa muka? Lebih kurang 100 muka surat. Banyak tak boleh. Habis berapa juzuk? Sejuzuk boleh? Sejuzuk macam boleh. Sejuzuk berapa muka? 20 muka surat. Satu hari kita baca 1 muka surat. Kira masa bila kena baca Quran? Pagi kerja, petang meniaga, buka puasa, lepas tu solat buka puasa, lepas tu dah letih dah, nak tidur solat kerja, solat isyak tidur. Tak boleh sejuzuk, tak boleh. Tak boleh baca Quran sebelah ni langsung, tak boleh. Tak payah baca, bagus.
Bagus tak baca Quran bulan Ramadan ni. Yang ini yang dianjurkan sangat oleh Nabi. Nabi cerita tiap-tiap tahun nuzul Quran, nuzul Quran. Quran sebut nuzul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan Al-Quran dalam malam qadar, syahr Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di situ ulang banyak kali, tiap tahun ulang banyak kali tentang Quran dalam bulan Ramadan ni. Akhirnya tak baca juga Quran kita. Untuk apa kita dalam bulan Ramadan ni semata-mata kita puasa? Kita orang Melayu ni tuan-tuan, dia dah jadi kebiasaan untuk kita banyakkan puasa. Memanglah wajib, puasa tu wajib, tak dinafikan. Orang yang tak solat tuan, cakap dia tak puasa, dia marah sungguh. Orang yang tak pakai tudung, rambut merah ni, pakai baju dedah aurat apa semua, cakap dia tak puasa, dia marah dia. Anak di sekolah, bukan sekolah agama pun, umur 5 tahun, 6 tahun, dia dah ajar puasa. Dia masuk dalam Facebook, anakku puasa dah sebulan, puasa lengkap penuh. Tak puasa anak dia marah tuan. Tapi kalau kata anak dia tak solat, tenang-tenang lah, budak baru 6 tahun solat apa benda kan? Patutnya budak kita ajar solat dulu, baru kita ajar puasa. Puasa nanti. Orang tak pernah puasa baru masuk Islam pun dia orang boleh puasa elok je kan? Orang tak Islam pun boleh try puasa penuh satu hari puasa. Tudung tak pakai, steady kan? Jadi kita dah ulang banyak kali tentang tentang baca Quran, tentang nuzul Quran. Tak ada apa-apa penghayatan langsung kita ni tuan-tuan. Kan? Sepatutnya kita tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan boleh tengok negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi lah biasanya. Kan kita sebab dua negara ni biasa kita pergi Arab Saudi, Mekah, Madinah. Kita boleh tengok tuan-tuan budaya dekat sana. Ni dululah, sekarang saya tak tahulah, sekarang Saudi pun dah lain sikit kan, lain banyak lah. Kita pergi dulu tengok tuan bulan Ramadan ni tuan. Saya pernah duduk sana bulan Ramadan. Orang jabatan kerajaan ke, swasta ke, apa semua ke, dia sibuk Quran, ada Quran kecil tapi tu. Baca Quran. Ni budaya. Dah dibudayakan, dah diajar. Kita nampak Saudi dulu ni, kita nampak jauh lebih baik yang daripada sedia ada ni kan. Kalau Ramadan pukul 10 pagi tak ada kerja sampai pukul 10. Pukul 10 baru buka jabatan kerajaan. Pukul 1.30 dia tutup. Pukul 10 sampai pukul 1 saja kerja. Petang tu rehat, malam qiyam. Sepanjang bulan Ramadan. Dia sibukkan dengan urusan-urusan qiyam, malam qiyam, baca Quran, banyak baca Quran. Kalau tuan-tuan tengok dulu, orang duduk tepi jalan tu baca Quran. Kita tak dibudayakan. Kita tak ajar anak kita. Yang kita ajar anak kita hanya puasa. Kan? Yang puasa ni baguslah, dia ajar tu bagus, sangat baik. Tapi di samping itu, penghayatan dalam bulan Ramadan ni, kita baca banyak Quran. Kalau sekalipun kita tak boleh baca Quran dengan banyak, kan? Sibuk dengan urusan-urusan apa semua. Sambil-sambil kita duduk dalam kereta sambil mandu, buka lah handset, telefon, buka YouTube, tekanlah surah Baqarah. Keluarlah surah Baqarah. Kita dengar pun jadilah. Kan? Ataupun malam lepas kita solat, lepas buka puasa, solat maghrib, dan kita datang masjid, kita solat tarawih dengan imam pun jadilah. Kan? Masjid buat 20 rakaat panjang, komplain. Panjangnya masjid ni. Komplain buat 8, masjid buat 8. Pendek sangatlah masjid ni buat solat tarawih. Dah pendek pula, buat 20. Komplain pula 20. Kan? Kerja kita komplain. Penghayatan tak ada. Apa lepas malam ni tadarus lah, tazkirah ni, apa benda ni? Orang nak tarawih, buat tarawih 20 panjang. Kan? Buat tarawih 20 panjang, buatlah 8. Buat 8, komplain juga. 8 rakaat pendek sangat. Apa ingat apa benda? Wah. Ada saja dia komplainnya orang Melayu ni kita tuan. Apa salah? Kalau kita rasa 20 panjang, kita pergi cari surau yang 8. Kalau 8 masjid kita buat, kita naik 20, cari masjid yang ada 20. Kalau nak cari masjid yang tak ada solat langsung, kita solat di rumah. Tak ada cakap banyak. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni sepatutnya kita perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan amalan. Apa saja amalan kita perbanyakkan. Al-Quran ni tuan-tuan. Kan? Al-Quran ni, kita kata Al-Quran ni adalah satu mukjizat. Mukjizat yang kita sendiri tak sedar dia tu mukjizat. Al-Quran ni. Kenapa tuan? Kerana Quran kita letak almari, dah kita tengok, kita biar saja.
Al-Quran kita download dalam handset, kita tengok, kita biar saja. Itu yang download lah, yang tak download pun banyak juga, biarkan aja. Kan? Dengar orang baca Quran, kita tukar channel lain. Al-Quran ni ajaib tuan-tuan. Ajaib. Cuba tuan-tuan cakap dengan saya, cerita dekat saya, ada ke kitab-kitab lain, kitab Injil ke, kitab Taurat ke, kitab Talmud ke, yang ada macam mana Al-Quran ini? Orang menghafal kitab Al-Quran ni macam tu juga orang menghafal kitab Injil. Nah, kita dengar sekolah tahfiz kitab Injil, pernah dengar? Tak dengar? Kan? Sekolah tahfiz kitab Taurat, macam kelakar pula bunyi kan? Sekolah tahfiz kitab Talmud, pernah dengar? Kelakar bunyi. Sekolah tahfiz Al-Quran, jutaan sekolah menghafal Al-Quran. Maknanya Quran ni Allah Ta'ala jaga. Daripada zaman Nabi, yang kita baca, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah yang Nabi baca 1400 tahun dulu. Sampai kita hari ni, itulah kita baca. Tak pernah berubah. Titik dia pergi ke sini ke, dari atas dia tukar ke bawah ke, dari bawah tukar ke depan ke, dia tak mau berlaku. Kita baca salah, kita ulang balik. Tak ada siapa suruh. Allah Ta'ala hantar mukjizat, jadikan mukjizat begitu sekali. Kita baca salah, kita ulang. Siapa yang boleh kata tak berani ulang? Kita nak ulang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sambung-sambung. Alhamdulillahirabbilalamin. Contoh, berani tak? Tak berani. Kita ulang, apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Automatik kita akan ulang bacaan tu kalau salah. Siapa suruh ulang? Siapa suruh ulang? Seolah macam kita baca Quran ni sebenarnya tuan, satu ketulahan. Salah kita ulang, salah kita ulang. Itu mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kekalkan begitu bacaan. Siapa yang baca begitu, begitulah keadaan. Salah kita akan ulang. Tak ada orang salah, dia terus sambung, dia buat selamba je salah. Dia tak berani. Kita baca hari ni, 1000 tahun lagi, yang itu juga orang akan baca. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, apa Quran ni, apa cerita Quran ni? Kita kata ini kitab aku. Itulah Quran yang kita baca tu. Tak berubah ayatnya. Nanti di mahsyar, mati kita naik, dibangkitkan di mahsyar, di hari kiamat. Kita duduk mencari kabel, tak ada kabel nak masuk syurga cepat ni. Tengok orang semua masuk neraka. Kita tak tahu mana nak dapat kabel. Kita pernah baca Quran. Yang itu yang Quran kita baca, itulah yang datang kepada kita, bawa bagi syafaat. Ni aku datang nak bagi syafaat kat kau. Yang kita baca tu, itulah dia sampai kiamat nanti. Itulah yang kita baca. Tak pernah berubah walaupun satu baris. Ada ke mukjizat lain selain daripada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala jaga sampai bila-bila? Mukjizat Nabi Musa, dia ada tongkat. Mukjizat Nabi Isa, dia boleh ubat penyakit sopak. Nabi Isa boleh ubat penyakit orang buta, boleh celik dia. Nabi Isa boleh buat orang mati, boleh hidup. Dia boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Sulaiman boleh cakap dengan binatang, boleh cakap dengan jin, boleh arahkan jin, boleh arahkan binatang. Nabi Sulaiman. Apa lagi mukjizat? Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Macam-macam mukjizat mereka ni. Hebat mukjizat mereka ni. Mana mukjizat tu? Tak ada dah. Siapa yang mewarisi tongkat Nabi Musa? Tak ada dah. Siapa yang mewarisi ilmu Nabi Isa? Boleh ubat penyakit sopak, boleh ubat mata orang boleh sembuh, boleh hidupkan orang mati. Siapa mewarisi ilmu Nabi Isa? Tak ada. Tapi orang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW, jutaan manusia. Orang mewarisi kitab Nabi Muhammad SAW, jutaan manusia. Sampai kiamat orang ni takkan mati. Kitab Quran ni kalau orang bakar, satu dunia orang bakar. Habis tak ada Quran dekat dunia ni. Tapi siapa mampu bakar Al-Quran yang ada dalam dada manusia? Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Jutaan manusia yang baca Quran sebiji-sebiji. Macam dia, kita tanya dia hafal Quran tu, macam baca depan dia. Baris tak berubah, titik semua tak berubah. Punya hebat Quran. Tapi kita ada ambil kisah ni tuan. Kita tak pernah ambil kisah pun. Tak pernah terfikir pun. Saya yang terfikir ni pun cerita pun kadang-kadang orang. Kita pun betul juga. Tapi habis dekat tu lah. Tak pernah kita dalam bulan Ramadan kita try baca tengok apa terjemahan Quran ni.
setiap perkataan Quran ni kita kaji balik, apa cerita ni, apa cerita ni. Yasin yang kita baca, boleh tanya setiap orang. Yasin yang kita baca tiap malam Jumaat ni, apa cerita Yasin tu? Pun kadang kita tak faham. Sedangkan kalau kita kaji, tengok Quran tu, tak ada di dunia ni buku yang dijaga macam Al-Quran. Punya hebatnya Al-Quran ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbaki 10 hari lagi, malam yang ke-11, sampailah hujung nanti bulan Ramadan. Ada lebih kurang dalam 20 hari lagi. Kepada sesiapa yang masih belum mula baca Quran, dah boleh start dah baca Quran. Kepada siapa yang dah baca Quran, boleh cepatkan baca Quran. Target habiskan tahun ni sekali paling kurang. Siapa yang dah banyak baca, alhamdulillah dah habis ke dia, ulang daripada awal balik baca. Banyakkan baca Quran dalam bulan ni. Semoga yang kita kata nuzul Al-Quran, yang kita kata bulan ini bulan penurunan Quran, kita raikan dia. Anak kita hari jadi sekian-sekian, kita boleh beli kek, kita boleh bagi hari jadi, kita boleh sambut, buat kat mana ke kan, kita sambut dia. Ini Quran turun Ramadan, apa salah kita raikan Quran itu? Kita baca banyak Quran dalam Ramadan ni kan? Tak salah pun. Susah ke satu hari kita peruntukkan masa, satu hari 24 jam, kita peruntukkan masa hanya 1 jam ataupun 45 minit untuk Quran saja. 1 jam kita boleh baca dalam 2 juzuk. Kita baca dalam juz sikit lah, boleh dapat 2 juzuk 1 jam. Tak boleh ke satu hari kita peruntukkan 1 jam untuk Quran? Hanya 1 jam untuk Quran. Dan dah banyak setahun dah kita bagi masa, tak pernah kita bagi peluang masa untuk Al-Quran. Kita bagi masa dekat TV, kita bagi masa kat bola, kita bagi masa kat tempat-tempat lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sedikit tazkirah kita pada malam ini memberi kesan, dan mudah-mudahan kita banyakkan baca Quran. Mudah-mudahan tahun ini Quran yang kita baca lebih banyak daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.